Assalamualaikum. Salamukalami Rabbi Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Dhamma Sutra yang bertajuk 1000 Bayangan. Liriknya ditulis oleh S. Amin Sahab. Baik, cuba kita tengok lirik yang pertama. Kau masih menduga sehingga kini, andai ku bersenda dengan teka-teki. 1000 bayangan aku gambarkan, masih lagi kau tak mengerti. Baik, apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik tu? 1000 bayangan aku dambakan, masih lagi kau tak mengerti. Dalam lirik kali ini, dia memberitahu pada kita tentang diri seseorang itu, iaitu kamu harus mengenal diri. Kerana apa? Dalam lirik kali ini, dia memberitahu kau masih lagi menduga sehingga kini, andai aku bersenda dengan teka-teki. Nak cerita di sini, sebenarnya dalam pencarian, dalam mengenal, itu pun masih lagi ada yang ragu-ragu. Tapi dalam lirik kali ini, kita nak kena faham apa yang disebut dalam teka-teki. Okey, diri manusia ni sebenarnya yang nak diceritakan dalam kita perlu tahu sebenarnya yang dikatakan teka-teki itu adalah diri manusia itu sendiri. Kerana apa? Di dalam teka-teki itu adalah diri manusia. Kerana yang teka-teki itu hendaklah kita tekakan. Kerana walaupun orang boleh kata dalam mengenal diri ni, dia mengatakan yang nak mengenal itu adalah dirinya sendiri, tapi itu lagi masih dalam teka-teki. Cuma kita nak kena faham apa yang kita nak tahu dalam dia punya tanda-tanda dalam diri ni. Kerana di dalam diri ini masih lagi kita menduga, masih lagi kita bersangka-sangka, walaupun kita dah mencapai dalam mengenal diri. Kerana masih lagi ada yang tak faham, ada yang tak faham. Kerana ada orang yang mengenal diri, tapi dia masih lagi tak mengenal. Sebab apa? Ada yang mengatakan, kenal diri sampai aku tak kenal diri aku. Aku mencari diri aku sampai aku tak jumpa. Jangan sampai terlihatnya ada diri. Tapi ada yang mengatakan pula, sampai aku tahu diri aku sampai aku tak tahu. Bagaimana aku ingin tahu, bagaimana sedangkan aku tak tahu? Sedangkan aku ini tidak tahu, bagaimana aku ingin tahu? Adakah kamu mengetahui yang kamu tidak tahu, sedangkan kamu itu tahu? Tapi bagaimana kamu boleh mengatakan kamu itu tidak tahu? Sebab itu kita nak kena faham, dalam diri ni dia masih lagi berteka-teki. Kerana dalam diri kita ni ada apa? Dalam diri kita ni ada apa? Dalam diri kita ni ada apa sebenarnya? Kalau diri ni memberitahu pada kita, diri ni adalah segalanya macam mana kita tahu dalam bab mengenal diri. Tapi diri ni apa sebenarnya? Sebab tu kita nak kena faham. Sebab tu dia menciptakan banyak-banyak. Dalam teka-teki ni terlalu banyak. Sebab dia menceritakan tentang asal kejadian diri kita. Maksudnya diri kita ni, bila kita tahu diri kita ni siapa, kita banyak keluar banyak, dia menjadikan manusia berbagai-bagai, berkaum-kaum, berpuak-puak, terlalu banyak sebenarnya kat situ. Itu masih lagi berteka-teki. Walaupun kamu mengenal akan diri kamu sendiri, tapi bagaimana kamu ingin mengenal diri kamu? Sedangkan ada yang mengenal tapi tidak mengenal, sedangkan ada yang tak kenal tapi mengenal. Jadi kita nak kena tahu sebenarnya apa yang dikatakan teka-teki. Walaupun kita tahu dalam teka-teki ni dia memberitahu macam kita mengenal lah, basic kita tahu untuk mengenal diri ni kita kena faham 7 sifat ma'ani. Basic kita kena tahu 7 sifat ma'ani. Lepas tu kita kena tahu pula 7 sifat maknawiyah. Dekat sini basic 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawiyah. Biasanya kita tahu benda ni akan memberi faham kepada diri supaya kita tahu yang ini adalah sifat Tuhan. Ini orang kata basic dalam sifat 20. Dekat sini kita nak kena faham benda ni, kita nak kena tahu. Walaupun dia memberitahu pada kita untuk kita belajar, untuk kita faham akan basicnya, ini masih lagi berteka-teki. Kerana walaupun kita tahu 7 sifat makni ni ada pada kita, 7 sifat makna apa ada pada diri kita, kita tahu diri kita, yang melihat itu Allah, yang mendengar itu Allah, yang berkata itu Allah. Macam mana kita tahu? Belajar kita kena basic. Tapi yang perlu kita faham,
Yang kata berteka-teki itu masih lagi di mana sebenarnya? Walaupun kita dah tahu diri kita ini siapa dan akan siapa kita itu, siapa, tapi itu masih lagi berteka-teki. Kerana apa? Ada yang mengatakan bila kita tak mengenal diri kita, itu adalah teka-teki. Tapi saya mengatakan yang mengenal itu pun masih lagi berteka-teki. Tetapi di mana yang dia katakan teka-teki itu? Sebab tu dia menjadikan benda ni. Sebab dia ada peringkat. Contohnya macam mana kita tahu kalau ikutkan peringkat, dia ada kata orang yang mengenal. Okey, ni satu kata orang yang mengenal. Mengenal. Nombor 2, telah mengenal. Okey. Dalam orang yang mengenal dengan telah mengenal, apa beza dia? Kalau di manakan teka-teki kamu itu, kita masih lagi mencari dalam teka-teki ni, sebenarnya apa yang kamu nak kenal? Walaupun orang kata mengenal diri itu adalah mengenal akan Tuhannya. Kenal diri kamu rata nyata, maka nyatalah Allah yang nyata. Bila kamu mengenal diri kamu yang begitu rata, pasti kamu akan mengenal Tuhan yang nyata. Tetapi mana yang dikatakan teka-teki? Bagaimanakah yang kita ingin tahu, yang kita ingin telah mengenal? Itu masih lagi berteka-teki. Di manakah isyarat dia? Manakah kiasan dia? Pantolan kerana dalam diri kamu itu telah ada. Sebab tu saya katakan tadi, dalam kita untuk mengenal diri ni, diri yang zahir ni, dia macam mana sebenarnya? Walaupun kita tahu akan seketul manusia lembaga Adam ini telah mengenal diri, akan dirinya nyata diri ni, 7 sifat makni, 7 sifat maknawiyah di sini, tapi sifat Tuhan pun di sini basic, tapi mengenal dengan telah mengenal. Kat sini kita nak kena faham. Sebab dalam diri kita ini masih lagi berteka-teki. Walaupun ada orang kata aku telah mengenal, tapi masih lagi sebenarnya ada lagi keraguan dalam atas diri manusia itu sendiri. Walaupun orang itu telah mengenal, walaupun orang itu telah belajar bab mengenal. Kerana apa? Dia masih lagi dalam berteka-teki. Sebab apa? Dia tak tahu mana diri dia. Sebab tu saya katakan tadi, diri ni apa? Kita tak payah nak cerita tentang diri ni adalah cahaya, diri ni adalah sinarnya. Kita itu masih lagi dalam berkata-kata, tapi tak kenal pun tak guna. Kalau pandai berkata-kata tapi tak kenal, rugi ibarat macam burung pandai berkata tapi tak kenal. Sekarang kita nak cari yang mana kan dia katakan isyarat mengenal tu. Sekarang kita nak kenal diri kita ni, diri yang mana kamu nak kenal? Diri yang kita rasa kita kenal ni, besok kalau dah masuk dalam kubur pun tak dapat bantu. Tapi diri mana yang sebenarnya? Diri mana yang dapat membantu diri kamu? Iaitu diri kamu sendiri. Tapi yang mana yang dia katakan diri? Diri ni apa? Tak payah kita nak kata cerita macam tu. Tak payah. Sekarang kita nak tahu diri ni mana. Cuma kita kena sedar. Jangan kita pandai main berkata-kata. Sekarang ni kita terlalu dibuai mimpi yang teramat panjang dengan kata-kata itu sendiri. Tapi sekarang kita nak kena cari mana yang dikatakan diri. Sebab diri kini masih lagi dalam berteka-teki. Sebab tu dalam diri dia ada mengatakan 1000 bayangan aku gambarkan, masih lagi kau tak mengerti. Dia telah menciptakan semua pun kita telah menzahir di dalam muka bumi ini. Pada umur kita sekarang ada yang 30, 40, 56 tahun sekalipun, tapi tak mengenal diri ni susah. Sebab tu lirik dia ada sebut 1000 bayangan aku gambarkan, masih lagi kau tak mengerti. Bermacam-macam dalam diri ni dia telah ciptakan. Macam kita tahu hayat, ilmu, kudrat, yudat, sama suar kalam, beribu-ribu yang kita tengok pokok apa semua, binatang ke alam semesta, bulan, bintang, langit, sekali cakrawala sekalipun dekat diri kamu ni kamu tak kenal pun susah. Sebab tu dia ada dalam lirik tu dia kata 1000 bayangan aku gambarkan, masih lagi kau tak mengerti. Sebab kita tak faham, iaitu teka-teki. Itulah beza dia. Sebab tu kita nak kena faham. Baik, cuba kita tengok dalam surah ni ada menyebutkan dalam surah 23 ayat 17, sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dekat situ apa yang kita nak ambil faham? Mengatakan 7 jalan, iaitu jalan diri kamu itu sendiri. Yang katakan jalan tu macam mana?
Sedangkan kita banyak kali baca surah Al-Fatihah pun kita kadang-kadang kita tak faham. Walaupun tunjukkanlah kami ke jalan lurus. Jalan yang lurus ni macam mana? Semua orang boleh mengatakan jalan yang lurus. Walaupun ular sekalipun jalan bengkok-bengkok pun macam kena pukul pun tetap jalan yang lurus. Sedangkan kamu mempunyai akal fikiran yang waras. Sifat Tuhan ada pada kamu. Tapi jalan yang lurus tu macam mana? Sedangkan orang yang mengetahui jalan yang lurus pun tetap gak tergelincir, tak mengenal akan Tuhannya, masih lagi beragu-ragu. Bagaimana kamu ingin mengenal akan diri kamu? Ramai orang boleh tentang sifat 20, hafal di atas diri mereka sendiri, tapi diri sendiri pun tak kenal. Walaupun orang boleh menceritakan tentang akan diri sendiri, tapi lagi masih beragu-ragu. Bagaimana yang dikatakan jalan yang lurus? Iaitu dia menceritakan tentang perjalanan itu sendiri. Kerana di dalam diri kamu itu semuanya ada, memang ada. Tapi sebab tu kita kena tahu diri ini menceritakan sebenarnya isyarat iaitu akan diri kamu. Tetapi kalau kamu tak dapat nak meneka akan diri kamu, maka kamu akan jatuh, kamu akan sakit. Jadi kat sini kita perlu kena ada guru, perlu ada sanak-sanak dia, perlu ada wasilah yang tali-tali Allah, buah tali itu sendiri. Baru kita akan faham macam mana yang dikatakan teka-teki. Jika kamu mengenal diri kamu, itu masih lagi kamu mengenal akannya diri yang kamu ada sekarang. Memang kita nak kenal yang nyata sekarang, tapi diri mana yang kamu nak kenal? Yang kamu kenal ni sekarang, besok balik ke alam alam kubur sekalipun yang kita selalu banggakan. Walaupun orang kata alah diri ni bila macam mana kamu banggakan tanah ni akan diri kamu yang kamu banggakan sekarang, tubuh yang kamu yang gagah ni yang cantik sekalipun, bila masuk ke dalam kubur akan jadi busuk, akan jadi kotor, akan dimakan ulat. Tetapi diri mana yang akan membantu kamu? Kamu perlu faham kenal diri. Sebab tu kita sekarang nak kenal diri ni bukan kenal yang sedia ada, kita nak kenal yang nyata. Bila yang nyata pun kamu tak kenal, bagaimana kamu ingin tahu kenyataan? Dekat sini kita nak kena faham. Sebab dalam 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah, dia nak memberitahu ada lagi yang perlu kamu tahu. Kita tak boleh duduk di sini saja. Jadi bila kita dah faham diri itu akan diri kamu, maka 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini akan lenyap. Lenyap ke mana? Sebab tu dalam tu dia ada sebab. Dan musabak dia ada cakap 1000 bayangan aku gambarkan, masih lagi kau tak mengerti. Yang kita tahu benda-benda ini sekalipun ada berteka-teki di situ. Sebelum ni kita menyatakan aku tak kenal, itu masih lagi teka-teki. Tapi orang yang mengenal pun masih lagi berteka-teki, kerana dia tidak mengenal secara zahirnya. Di zahir diri kamu itu yang mana sebenarnya? Sebelumnya adanya diri kamu ini dinyatakan, kamu itu telah nyata sebenarnya. Diri mana yang kamu sebenarnya yang kamu nak kenal? Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Sedalamnya lautan, tingginya bulan, bisa disentuh dengan pengetahuan. Sepahitnya hempedu, bisa ditelan jika itulah penawarnya. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni? Walaupun dia ada kata sedalamnya lautan, tingginya bulan, bisa disentuh dengan pengetahuan. Apa yang kita nak ambil faham? Setinggi-tinggi pengetahuan kita pun tentang akan diri kita sebenarnya, adakah kita memahami akan diri kita sendiri? Apatah lagi kita ingin tahu tentang Tuhan. Kamu tak perlu nak mencari Tuhan, kamu perlu mencari diri kamu sendiri. Kalau kamu jumpa diri kamu sendiri, secara automatik kamu mengenal Tuhan. Bagaimana kita ingin faham sebenarnya? Contoh, macam lirik tu dah ada kata tadi, sedalamnya lautan, tingginya bulan, bisa disentuh dengan pengetahuan. Sebenarnya nak cerita di situ, kita ingin tahu tentang akan diri kita lah. Kalau kita ingin tahu akan diri kita ni, kita kena ada apa? Kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu apa? Tentang diri itu. Tentang diri itu. Tentang diri itu. Baik. Sekarang perlu kita faham. Sedalamnya lautan, tingginya bulan, bisa disentuh dengan pengetahuan. Dekat sini, apa yang kita kena faham, kalau kamu ingin tahu tentang akan sesuatu itu, kamu kena tahu tentang ilmu itu. Jika kamu ingin tahu tentang diri, kamu kena tahu ilmu tentang diri. Jika kamu ingin tahu tentang kereta, kamu kena tahu tentang kereta. Kamu kena ada ilmu kereta itu. Bila kamu ingin memasak, kamu kena tahu ilmu memasak. Mana boleh orang belajar kereta, ada ilmu memasak? Tak boleh, jauh. Walaupun, tapi ilmu juga. Tapi kamu sekarang nak tahu tentang diri kamu,
Kamu kena cari ilmu tentang diri kamu, bukan hafal menghafal. Jadi sekarang tentang diri itu, jadi kita nak kena tahu ilmu tentang diri ini macam mana. Macam yang kita katakan tadi, ayat yang awal tadi kan dia kata, masih lagi yang ragu-ragu, masih lagi yang tak mengerti, 1000 bayangan aku gambarkan masih lagi tak mengerti. Sebab apa? Mereka tidak mengetahui tentang ilmu itu sendiri. Macam kita kata tadi sebelum ni, dia ada katakan ilmu yang kita tahu itu untuk pengetahuan kita, supaya kita tahu. Yang tak tahu tu masih lagi teka-teki. Yang dah tahu pun masih lagi berteka-teki. Mengenal pun berteka-teki. Tapi apa lagi yang kamu ingin tahu tentang diri kamu? Jadi kat sini kita nak kena tahu sedalamnya lautan, tingginya bulan, bisa disentuh dengan pengetahuan. Nak cerita tu ilmu. Tapi persoalan dia sekarang, ilmu apa sebenarnya? Walaupun kita mengatakan tadi ilmu tentang diri, kalau kamu ingin tahu tentang diri kamu, kamu kena cek tentang ilmu itu. Dia ada step dia, macam mana kita tahu sifat nafsiah kan. Sifat nafsiah dia ada berapa? Ada 1. Lepas tu sifat sabiah dia ada berapa? 5. Lepas tu sifat makni ada 7. Lepas tu ada sifat makniyah pun ada 7. Jadi jawapannya 20. Ini sifat Tuhan yang itu ada pada diri kita. Baik, dekat sini untuk pengetahuan basic, supaya kita tahu diri kita ni macam mana. Tapi kita tak boleh nak duduk di sini saja. Memang ini untuk pengetahuan. Macam kita, kalau kita sekolah, kita belajar, kita mengatakan kita belajar UPSR, kita lulus. Tapi takkan kita nak duduk sijib UPSR saja. Mesti kita nak sekolah lagi, PMA lulus, mesti masuk SPM. Lepas SPM lulus, mesti kita nak masuk peringkat-peringkat belajar. Supaya ilmu yang basic ni, dia akan bawa kamu ke atas, supaya kamu tahu ke mana sebenarnya kamu nak. Makin kita kaji tentang diri, sejauh mana kita pengalaman kita, sejauh mana kita berjalan, sebenarnya yang kamu kaji itu, kamu mengkaji tentang diri kamu. Kalau kamu perasan, sedalamnya lautan, tingginya bulan, bisa disentuh dengan pengetahuan. Ini basic. Tapi orang yang betul ada guru, dia akan sampailah benda ni kan. Ini untuk tata umum, supaya kita tahu, oh ada lagi. Sebab apa? Supaya kita faham, jangan kita mati dekat kulit buku semata-mata. Setiap yang kulit ada isi, setiap yang ada isi ada apa. Macam tu. Supaya kita faham benda ni macam mana sebenarnya. Supaya dia memberitahu ada ilmu yang kita rasa kita tahu, ada benda yang kita lagi tak tahu. Bukan nak menjadi yang aku ini tidak tahu. Bukan kita mengatakan yang buat keakuan aku ini tahu. Bila kamu mengatakan kamu itu tahu, sebenarnya kita nak perlu faham, walaupun kita kata aku ini tidak tahu, yang tahu itu Allah. Kamu cuba memaksakan kamu itu tidak tahu supaya kamu faham yang kamu itu tidak tahu, ke supaya kamu faham yang kamu itu sebenarnya tak tahu? Itu satu persoalan. Supaya kita faham betul-betul benda tu. Jadi sekarang, sedalamnya lautan, tingginya bulan, bisa disentuh dengan pengetahuan. Ada yang kita tahu lagi, ada benda kita tak tahu, supaya yang kita tak tahu itu menjadikan tahu. Maksudnya ilmu itu sendiri. Ilmu cakap Arab, bahasa Melayunya tahu. Supaya kita kena tahu sebenarnya ada benda yang kita kena cari, yang mana yang dia katakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan dalam pada zaman Nabi Muhammad SAW pun, dia ada mengajar bab tauhid. Dia nak menceritakan bab tauhid dekat situ, dekat para sahabat selama 13 tahun berdakwah secara sembunyi. Dia menceritakan di situ sebenarnya nak ceritakan tentang tauhid semata-mata. Dia tidak ada cerita tentang hukum mahkam, tidak ada. Tapi nak cerita di situ, dia cerita tentang tauhid. Dia tidak menceritakan sifat 20. Zaman Nabi Muhammad, mana ada sifat 20? Zaman sifat 20 ni ada Khulafa Rasyidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Tapi nak cerita di sini, Nabi Muhammad dia tidak menceritakan pada tentang diri itu, tentang sifat 20. Dia ajar betul-betul tauhid. Kat sini kita nak kena tahu bagaimana nak tauhid. Ilmu tauhid Nabi ajar dekat pada sahabat macam mana. Itu yang dia punya pegangan kuat. Sebagaimana kita tengok Umayyah sampai Sumayyah, macam mana kita tengok Abu Jahal nak bunuh Sumayyah macam mana, tapi dia tetap pegang pada itikad dia kuat, iaitu tauhid dia, akidah dia yang kuat. Sampai bila bin Rabah pun kena himpak dengan batu, sampai hampir nak kena bunuh pun dia tetap kata ahad. Dia tidak akan mengatakan apa Allah. Masa itu
Dia tidak menyebut nama Allah, dia sebut nama Ahad. Kat situ sebenarnya kita nak kena faham tauhid. Yang kita tahu basic ini macam ni. Sebab tu para sahabat Khulafaur Rasyidin pun dia buat sifat 20 ni supaya dia tahu pada ketika itu orang yang macam bawah-bawah ni, macam mana kita ni yang kedil ni tak faham. Sebab tu dia ajar peringkat sebab kita punya pemikiran. Kalau kita kata kita ni tak faham, sebenarnya kita punya peringkat tak pernah berfikir benda itu. Jadi sekarang sebab tu para wali-wali Allah, sufi-sufi Allah tu dia buat benda ini supaya dia tahu, oh ada yang tak faham peringkat ni, dia menceritakan. Macam kita kalau belajar matematik, takkan terus kita nak belajar 1 darab 1. Dia akan belajar 1 tambah 1. Dia ajar kenal dulu. Sebelum nak belajar tambah tolak darab bahagi pun dia ajar kenal. Oh ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Dia ajar basic-basic supaya kita belajar mengenal. Kalau ada orang kata ini ilmu tak ada, aku belajar makrifat tapi tidak ada punca, sebab apa? Ada guru kamu tak buka, ataupun guru itu tidak tahu. Cari orang yang tahu. Ada di kalangan sekeliling kamu itu ada ahlinya, cuma kita belum jumpa, belum dijodohkan, belum ditakdirkan. Ahli itu dia tidak berpakaian seperti mana yang kita tahu, dia berpakaian seperti mana yang kita tidak tahu. Itu sebenarnya yang kita nak kena faham. Lepas tu lirik dia ada sebut, sepahitnya hempedu bisa ditelan jika itulah penawarnya. Apa yang kita nak kena faham di sini? Sebenarnya apa yang kita nak kena faham? Kalaulah betul lah ilmu itu sebenarnya menceritakan tentang untuk perjalanan, untuk kita faham macam mana kita katakan tadi, untuk pencarian dalam ilmu-ilmu tu, dia ada step by step dia. Tapi untuk kita faham, sepahit yang hempedu bisa ditelan jika itulah penawarnya. Kalau jalan ini yang kamu tempuh untuk mendapatkan ilmu tu, penawar itu, maka kamu harus jalan. Walaupun orang yang mempelajari ke orang tak belajar ke benda tu mengatakan ini salah sesat, tapi hati kamu, diri kamu itu merasa yakin ini adalah betul, kamu jalan. Sebab tu dah dia kata sepahit yang hempedu bisa ditelan itu jika itulah penawarnya. Kalau betul ini jalan kamu untuk mendapatkan apa yang kamu ingin faham, inilah kebenaran ke atas diri kamu, maka jalan. Tak perlu nak kata betul ke ikut kata orang. Kamu belajar jangan ikut kata orang, kamu belajar untuk diri kamu. Kalau kamu percaya itu yang betul pada kamu, silakan. Kalau tak betul pada kamu, jangan hukumkan. Bila kita merasa kita menghukum orang, maka kita betul. Walaupun kita kata kita tak betul, walaupun kita selalu zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kamu tidak faham apa yang kamu sebut. Walaupun kamu mengata orang itu salah, tak betul, tapi kamu tetap mengatakan la haula wala. Dalam azan pun kamu mengatakan la haula wala, apatah lagi kamu hukum orang. Jadi sekarang kamu tak perlu nak hukum orang. Kalau kamu rasa jalan itu betul pada kamu, silakan. Kalau orang ini jalan dia betul, biarkan dia. Sebab tu dia kata, jika ini jalan untuk dia, untuk kamu, teruskan. Kalau ini jalan untuknya, untuk mendapat kebenaran ke atas diri kamu itu sendiri, teruskan. Kalaulah ini jalannya, memanglah hanya orang-orang yang terpilih saja yang memahami benda ni. Sebab apa? Yang terpilih. Kalau kamu terpilih untuk jalan yang fiqh untuk kamu, itu terpilih untuk kamu. Kalau orang yang terpilih untuk jalan tauhid, untuk tauhid. Kalau jalan ini untuk tasawuf, untuk tasawuf. Ya, memang benar jalan ini penuh cabaran. Kerana apa? Jika ini jalannya, kamu tahu itu jalannya, aku tahu itu jalannya, walaupun kamu letih, silakan. Aku tahu kau letih, tapi itulah jalannya. Sebagaimana yang kita tahu jalan itu, kalau betul jalan dia, kita teruskan. Tapi dia ada mengatakan pula dalam surah 37 ayat 37, dia mengatakan sesungguhnya dia, iaitu Muhammad, telah datang membawa kebenaran tauhid dan membenarkan rasul-rasul yang terdahulu membawa tauhid. Dekat situ apa yang kita nak kena ambil faham? Walaupun kita tahu ini jalan-jalannya yang begitu sukar, begitu payah untuk menempuh seseorang itu, tidak kiralah kamu membawa apa yang kamu faham sekalipun, jangan sekali menghukum orang. Kerana setiap zaman itu, setiap kaum itu ada rasulnya. Di sini perlu kita kena faham, walaupun ini jalannya letih pada kamu, tapi ini jalannya. Yang terdahulu pun membawa tauhid, tapi ada cara masing-masing. Kerana orang yang betul faham ilmu ini, dia tidak lari. Walaupun kamu cergas macam mana pun tetap sampai. Macam kamu bawa kereta, pengetahuan kamu bawa kereta, kamu percaya kereta Proton macam ni, Pro 2 macam ini, Toyota macam ni. Walaupun berlainan kereta, pengetahuan kamu yang penting sampai ke destinasi.
Walaupun berbeza, kenapa kamu tak hukumkan orang? Benda beza je, kereta atas nama lain tapi kereta. Begitu juga dengan ilmu. Walaupun orang percaya Kristian, Hindu, Buddha, apa sekalipun kat situ, itu hanya pembawakan, tapi sampainya di situ juga, kerana ilmu itu daripada situ juga. Kalau kita persoalkanlah, memberi persoalan kepada diri kita sendiri, kalau kita sedar, yang memberi pengetahuan itu kepada agama-agama lain, siapa yang bagi? Allah Ta'ala agak. Kamu tauhid, kamu percaya Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Dan Quran pun mengatakan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui yang gaib, yang nyata, yang tersembunyi, terang benderang sekalipun Allah itu maha mengetahui. Persoalan dia sekarang, yang memberi pengetahuan kepada Buddha, kepada Hindu, Kristian sekali apa pun, siapa yang bagi itu pengetahuan tu? Siapa yang suruh menciptakan itu? Bukan Allah Ta'ala. Kamu percaya Allah Ta'ala, tapi kenapa kamu suka menghukum orang? Ada satu kisah. Kisah ni, ada orang Kristian percaya macam ni, orang Islam percaya macam ni, Hindu percaya macam ni, Buddha percaya macam ni. Tapi apa yang kita nak kena faham, dulu seorang ni dia percaya agama Islam ni membawa ketenangan dan sebagainya. Tapi bila dia fikir bahawa agama Islam, dia tidak ada terasa ketenangan. Dia tidak ada rasa ketenangan yang apa yang macam mana Islam cakap, wahai jiwa-jiwa tenang. Tetapi bila dia masuk ke dalam agama Kristian, dia rasa tenang. Persoalan dia, adakah itu salah? Adakah itu betul? Adakah itu secara kebetulan atau tidak kebetulan? Adakah itu suratan atau kebetulan? Jadi kat situ, apa yang perlu kita faham, sebenarnya yang nak memberikan dia percaya kepada Kristian itu siapa? Yang dia nak memberi kepercayaan kepada Islam itu siapa? Itu kehendak Allah Ta'ala itu sendiri. Macam mana yang kita percayakan sifat Allah Ta'ala itu? 7 sifat ma'ani itu tadi, yang memberikan kuasa, kudrat dengan iradat untuk percaya apa yang dia nak percaya. Tapi yang memberi itu adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Itu atas kepercayaan dia sendiri. Jadi dekat situ, pengetahuan tu kita kena faham. Bagaimana yang kita tahu, dalam hadis pun ada mengatakan, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Apa kita nak kena faham kat sini? Walaupun benda tu mudah pada dia, apa semua sekalipun, mencari perjalanan dia untuk pengetahuan dia, tak kira lah ayat tu sebenarnya nak ke syurga ke apa, itu tolak tepi. Sekarang kita nak cerita kalau dia mencari ilmu itu, Allah akan mempermudahkan. Tapi bagaimana yang dia katakan syurga? Yang dikatakan syurga itu, terzahirnya itu adalah diri manusia itu sendiri, ketenangan. Apabila mereka menjumpa jalan ketenangan, maka itulah syurga bagi dia. Syurga itu zahir dah. Dia telah zahir di sini. Kita tak boleh nak bersangka-sangka. Kita dah kena ada benda itu, ayat Quran itu menceritakan atas kenyataan. Dekat situ kita nak kena faham, jika kamu mencari ilmu itu, Allah akan pemudahkan bagi mencarinya sampai ke syurga. Dalam hadis riwayat Muslim pun dah disebutkan tadi. Apatah lagi untuk kita faham benda-benda macam ni. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Ini kan pula perasaan yang lahir dari jiwa, dan kita sama-sama merasa denyut kasihnya. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ini? Sebenarnya nak menceritakan dekat situ, ini kan pula perasaan yang lahir dari jiwa, kita sama-sama merasa denyut kasihnya. Sebenarnya apa yang kita nak ambil faham? Kalaulah kita tahu sebenarnya benda ni macam mana yang lahir dari jiwa, sebenarnya nak ceritakan di sini merasa itu sendiri. Apa yang kamu merasakan itu sebenarnya nak ceritakan tentang apa? Sebenarnya apa yang kita rasa itu semuanya dari siapa? Dari Allah lah. Bagaimana yang kita tahu? Bagaimana yang kita katakan ini dari Allah? Bagaimana kita ingin mengetahui itu dari Allah? Walaupun kita mengatakan kita ini semuanya dari Allah. Sebab tu lirik ada katakan, ini kan pula perasaan yang lahir dari jiwa, dan kita sama-sama merasa denyut kasihnya. Apa yang kamu rasakan itu semuanya dari Allah, dan akan kembali pun dari Allah.
Kalau dah datang dari Allah, kembali pun dari Allah. Kamu itu dari Allah dan kembali pun daripada Allah enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dekat sini apa yang kita nak faham sebenarnya? Walaupun dia ada kata ini kan pula perasaan yang lahir dari jiwa. Sebenarnya apa yang kita rasa semua benda ini semuanya daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Yang kamu merasakan ke, kamu yang mengetahui ke apa, semuanya dari Allah. Nak cerita kat situ, walaupun dia kata kamu itu tidak ada daya upaya, tapi kamu berdaya untuk mengenal pula. Macam mana yang kamu mengatakan kamu itu tidak daya upaya? Sebab tu diri dah ada sebut. Dan kita pula sama-sama merasa denyut kasihnya. Orang yang mengetahui benda ini ditakdirkan, walaupun dia ada kata yang ini dari Allah dan kamu akan kembali pun daripada Allah. Orang yang betul-betul merasai golongan itu, dia akan merasakan itu sendiri. Dia akan rasa apa yang dia rasa dan apa yang dia fikirkan dan apa yang dia tempuh, apa yang dia memahami, apa yang dia mengetahui. Dekat sini apa yang dia nak katakan, apa yang kamu rasa denyut kasihnya, yang kamu merasakan itu, gerak-geri itu sendiri. Bagaimana yang kamu tahukan itu? Jika kamu mengetahui benda itu, maka itu ditakdirkan untuk kamu. Kalau itu ditakdirkan kamu untuk mengetahui, maka kamu akan dapat benda itu. Jika ditakdirkan kamu tidak mengetahui, maka tidaklah untuk kamu. Walaupun orang itu belajar bab mengenal tapi tidak faham, maka itu belum bahagian kamu, maka belum ditakdirkan waktu itu untuk kamu. Dalam surah Sad pun ayat terakhir mengatakan sedikit masa lagi mereka akan faham. Kalau tak sampai masa lagi, takkan faham lah. Tetapi apa yang perlu kita faham, walaupun dalam ada biasa kita dengar dia ada mengatakan InsyaAllah, dengan izin Allah, tidak bergerak sezahra melainkan Allah. Dengan izinnya. Persoalan dia sekarang, apa yang kita nak kena faham, izin Allah ni macam mana? Izin Allah ni macam mana kita nak tahu izin Allah ni? Waktu bila Allah tu izin? InsyaAllah bila kita jumpa orang ke, jemput datang dulu, jumpa malam ni, InsyaAllah, jangan lupa minggu ni ke apa, InsyaAllah. Itu dengan kita kata izin Allah. Persoalan dia sekarang, bila izin Allah itu? Sekarang kita nak cerita kat diri kamu, bila izin Allah ni? Perlu kita faham sebenarnya. Yang katakan takdir ni, yang tadi kita nak cerita ni, denyut kasihnya ni, yang kamu merasa ni, dengan izinnya, bila kamu memahami benda tu, bila Allah itu mengizinkan, bila masa Allah itu mengizinkan. Jadi kat situ macam mana kita nak kena faham, yang kita sama-sama merasa denyut kasihnya. Bila kita dah faham benda itu daripada Allah, yang kamu merasakan itu, maka itu dengan izinnya. Persoalan dia sekarang, waktu bila diizinkan? Izin ni macam mana pula sebenarnya? Sebab tu kita kena ada guru. Bila kita ada guru, kita akan faham apa semua benda-benda ni menceritakan. Walaupun nampak pelik, walaupun ada yang mengatakan ini semua tambahkan macam meremehkan. Ini bukan meremehkan, ini untuk kita menyadarkan daripada dibuai mimpi, supaya kita tidak bermimpi-mimpi lagi yang kita ni. Jangan bersangka-sangka apa yang kita rasa kita dah faham. Rupanya ada benda lagi yang kita tidak mengetahui lagi. Cuma dekat sini yang kita nak kena faham, bagaimana dia mengizinkan. Macam ni sekarang, saya angkat pen ni, kat marker ni. Bila kita angkat marker ni, izin Allah Ta'ala. Waktu bila tu sebenarnya? Walaupun kita sekarang lah, kalau katakan di sekarang, masih lagi bertempat. Allah itu tidak bertempat. Dia itu meliputi sekalian alam. Zahirnya, dia itu menzahirkan sebelumnya adanya benda ini. Tajalinya Allah Ta'ala itu sebelum dia menzahirkan jasad ini sendiri. Kat situ yang kita nak kena faham. Sebenarnya macam mana yang dia katakan izin Allah itu sendiri. Bila kamu mengetahui keadaan Allah itu sendiri, pembendaharaan Allah itu yang tersembunyi, maka kamu akan tahu itulah izinnya. Kalau kamu tidak mengetahui pembendaharaan Allah yang tersembunyi itu, maka tak tahulah sebenarnya. Jadi kat situ apa yang perlu kita faham, sebenarnya kalau benda itu ditakdirkan untuk kamu untuk faham, maka itulah diizinkannya. Jadi yang kita nak kena faham, bila waktu dia mengizinkan. Adakah masih lagi berwaktu? Adapun tidak berwaktu. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya.
Bukan sengaja aku merasakan cinta, tapi curiga kau kan tersalah sangka. Kerana kita merasa bangga bila dipuja dan merasa keji bila dihina. Apa yang kita ambil kefahaman dan lirik kali ini? Sebenarnya dia mengatakan bukan sengaja aku merasakan cinta, tapi curiga kau kan tersalah sangka. Kebanyakan orang yang tahu ke, yang tak tahu ke, ada yang faham, ada yang tak faham. Jadi macam mana yang kita nak katakan yang kita ini faham, dan bagaimana yang kita nak mengatakan yang kita ini tidak faham? Sebenarnya macam mana kita nak kena tahu? Walaupun dia ada kata manusia itu masih lagi curiga dalam bersangka-sangka, bukan sengaja aku merasakan cinta, tapi masih lagi banyak yang bersalah sangka. Kerana apa? Kerana tidak faham macam mana lirik yang dikatakan tadi. Walaupun manusia itu masih lagi dalam bersangka-sangka dalam mengenal dan tidak mengenal. Sebagai contoh, macam mana kita tahu manusia itu, insan itu dia ciptakan. Bila ia telah menciptakan, bila dia kehendaki, dia menciptakan manusia itu sendiri, iaitu insan. Sebab dia ada mengatakan dalam kisah-kisah dia ingin menciptakan tentang kepada dia berkehendak kepada gunung ganang, haiwan apa semua, tapi diorang semua menolak. Tetapi yang menerima itu adalah insan itu sendiri. Maka dia menjadikan iaitu insan. Maka di dalam insan itu ada apa? Ni di dalam ni ada apa sebenarnya yang perlu kita memahami, yang perlu kita tulus, yang perlu kita faham. Sebab di dalam ni dia ada mengatakan al-insan sir wa an-nasiruhu. Insan itu rahsia aku, akulah rahsianya. Jadi kat situ kita nak kena faham. Jadi dia berkehendak, dia ingin menciptakan dengan kuasa dia, dengan kehendak dia, dia menciptakan apa yang berada di dalam manusia itu sendiri. Jadi kamu kena faham, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat aku berada di dalam diri kamu? Jadi kat sini yang kita nak kena faham, bagaimana yang perlu kita mengetahui sebenarnya. Sebab tu dalam diri dia ada sebut bukan sengaja aku merasakan cinta, tapi curiga kau kan tersalah sangka. Walaupun ada orang mengetahui benda ni, tapi ada yang faham, ada yang tak faham. Tapi benda-benda yang macam ni, ada yang katakan ini bab rahsia. Kalau selagi kita tak menceritakan, tapi orang takkan faham. Walaupun kita menceritakan bab rahsia di sebelah orang pun duduk satu meja, tapi orang tu tak faham, benda tu takkan lekat pada dia. Maka itu nak ceritakan benda itu bukan bahagian dia. Orang yang tak faham ini, itu bukan bahagian dia. Walaupun dia boleh bercakap, tapi dalam diri dia sendiri pun dia tak faham, maka itu bukan bahagian dia sebenarnya. Belum masa dia lagi. Tapi apa yang dalam diri tu dia nak sebut sebenarnya di situ, bukan sengaja aku merasakan cinta, tapi curiga kau akan tersalah sangka. Walaupun ada orang yang faham, yang tak faham, memang orang takkan faham. Tapi dalam lirik kali ini kita nak cerita tentang orang yang tak faham. Kalau kita cerita tentang orang yang tak faham, memang takkan faham. Kita menceritakan orang yang faham. Kadang-kadang orang yang faham pun masih lagi bersangka-sangka. Kerana apa? Adakah mereka mengetahui dalam surah An-Nas? Surah An-Nas ni, surah terakhir. Surah terakhir ni dia menceritakan tentang apa? Tentang manusia. Dalam tentang manusia ni, apa dia ceritakan sebenarnya? Dia ceritakan apa sebenarnya? Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Malikin nas tu kita nak kena faham, raja manusia. Bagaimana kita mengetahui, ingin mengetahui, sedangkan kita ingin tahu sebenarnya manusia ni macam mana. Dalam surah An-Nas ni terakhir ni memang memberi kesan sebenarnya. Kalau kita memahami, kalau kita mengetahui. Sebab tu dia ada kata dalam lirik tu, memang kita selalu dengar benda tu dan kita kena faham. Tapi lirik kali ni dia ada tekan, bukan sengaja aku merasakan cinta, tapi curiga kau akan tersalah sangka. Tapi kita nak kena faham benda ni. Kalau kita tak faham, memang kita bersangka. Kalau kita, macam saya katakan tadi, kita tak payah cerita orang yang tak faham. Kita menceritakan yang kita sekarang ni. Bagaimana kita nak ingin tahu? Orang yang faham ni pun kadang-kadang pun tak faham. Dia lagi masih beragu, iya ke? Iya ke? Kerana apa? Pengetahuan. Macam mana di lirik yang awal tadi yang kita ada mengatakan, berteka-teki, kalau ingin sedalamnya lautan, tingginya bulan bisa disentuh dengan pengetahuan. Kalau kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, maka kamu tidak akan dapat. Kalau kamu ada pengetahuan tentang itu, maka kamu akan dapat. Jadi pengetahuan, ilmu itu bagaimana kamu ingin tahu ilmu tentang itu sendiri. Macam itulah dalam diri itu dia ada sebutkan tadi. Jadi kita nak kena faham tentang itu.
Tapi kita perlu faham sebenarnya beruntunglah jiwa mereka yang duduk di dalam penjara. Kerana mereka yang duduk di dalam penjara itu, mereka akan tenang setenang-tenangnya. Kerana apa? Jiwa yang duduk di dalam penjara itu kerana di tangan mereka ada kunci-kunci rahsianya. Beruntunglah mereka yang memahami yang duduk di dalam penjara, maka bersenang-senanglah kamu di dalamnya, kerana di tangan kamu itu ada kuncinya sebenarnya. Itu kata-kata siapa sebenarnya tu? Cari dalam tu ada para kisah orang-orang sufi terdahulu. Dia memahami benda tu, jadi dia faham sampai dia rasa dia nak duduk di dalam penjara di muka bumi ini. Biasa kita ada dengar syurga bagi orang Islam itu apa, neraka pada orang Islam itu macam mana, kan? Biasa kita ada dengar, dia kata dalam kisah-kisah para Nabi pun ada kata, dalam orang Kristian pernah bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani pun dia ada pernah berkata syurga bagi orang Islam tu di bumi penuh dengan kesesaan, neraka bagi orang kafir itu macam mana, syurga bagi orang kafir itu macam mana. Kat situ kita nak kena faham. Macam tu dengan kata-kata itu tadi, walaupun kamu duduk di dalam penjara di muka bumi ini, tetapi kamu bersenang-senang lenang kerana di atasnya, di dalamnya. Kerana apa? Di tangan kamu ada kuncinya. Macam itu juga sekali dalam Syekh Abdul Qadir pun pernah berhujah, mengatakan kepada orang kafir itu, orang Kristian itu mengatakan syurga orang mukmin ni macam ni, neraka orang mukmin ni macam ni, syurga bagi orang Kristian macam ni, neraka bagi Kristian macam ni. Tapi itu pada pemahaman untuk peringkat kamu faham. Tapi yang kita nak katakan, walaupun kamu mengetahui dalam keadaan kamu susah ke senang ke, tapi kamu hendaklah menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Kerana di dalam jiwa-jiwa yang tenang itu ada segala-galanya. Kerana apa ada segala-galanya? Kerana di tangan kamu itu ada kunci rahsianya. Bab ni yang perlu kita kena faham. Lepas tu dalam lirik dia ada sebut, kerana kita merasa bangga bila dipuja dan merasa keji bila dihina. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Ada orang dia sanggup mempertahankan ilmu itu, ada orang sanggup mempertahankan diri ini dicela. Sebenarnya yang kita nak kena faham, apa yang kita perlu dibanggakan dan apa kita mula merasa keji. Dalam lirik ini dia ada menyebutkan kerana kita merasa bangga bila dipuja dan merasa keji bila dihina. Sebenarnya apa yang kita nak dibanggakan dan apa kita nak rasa keji? Sebenarnya yang kita nak merasa keji ni macam mana sebenarnya? Kamu merasa keji kepada orang yang menghina pada kamu ke? Kamu merasa keji bila orang menghina tentang ilmu itu sendiri? Kamu sekarang kalau orang kutuk kamu, menghina kamu, kamu ada rasa bangga? Ada yang kata bangga, ada yang kata tidak. Betul tak? Tapi bila orang menghina tentang ilmu yang apa kamu pelajari, kamu akan bangkangnya. Automatik kamu akan bangkang. Bangkang habis sebangkang-bangkang lah. Kerana apa? Kamu mempertahankan ilmu. Kamu tak mempertahankan diri kamu. Orang yang bijak, apabila dia menghina tentang diri, dia tidak ada rasa apa-apa, kerana dia mengetahui akan sesuatu itu. Macam kita katakan tadi sebelum kita ni kata setiap azan la haula wala, kita kena faham betul-betul ayat la haula wala, tiada daya upaya melainkan Allah Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bila kamu tahu akan diri kamu, hakikat diri kamu, orang hina kamu pun kamu tak rasa apa. Bila orang memahami sekalipun, bila orang menghina tentang ilmu kamu, apa yang kamu belajar, kamu tak akan rasa apa. Kerana apa? Kenapa kamu nak mempertahankan? Sebab tu dalam diri dia ada sebut, kerana kita merasa bangga bila dipuja dan merasa keji bila dihina. Sekarang ni persoalan dia, kita nak kena faham, yang kamu nak bangga pada diri ke kamu nak bangga pada ilmu? Dan kamu merasa keji bila dihina. Kamu bangga pada ilmu ke pada diri kamu bila kamu dipuja? Dan kamu rasa keji bila orang keji pada diri kamu ke keji pada ilmu kamu? Sekarang kamu yang saja yang tahu bagaimana hendak melepaskan diri kamu di sini. Jadi kita nak kena faham, kamu nak pilih mana sebenarnya? Diri ke ilmu?
Kamu rasa bangga bila orang puji diri kamu ke? Bangga orang puji ilmu kamu ke? Kamu rasa orang keji diri kamu ke? Kamu rasa keji orang keji ilmu kamu? Itu hanya diri kamu. Dekat sini orang boleh tahu kamu duduk di mana. Kalau kamu mengetahui la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Kerana kita menolak segala bencana dan asyik bergembira dengan nikmatnya, sedangkan semua ini adalah takdirnya dan kita harus bersyukur sentiasa. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ini? Kita menolak segala bencana dan asyik bergembira dengan nikmatnya. Apa yang kita nak kena ambil faham sebenarnya? Walaupun orang kata bencana-bencana ke, kita menolak apa semua benda, jadi kat situ kita nak kena faham macam mana yang kita nak kena tahu kerana kita menolak segala bencana dan asyik gembira dengan nikmatnya. Sebenarnya kita tak payah nak cerita lah. Sebenarnya perlu kita faham lah. Ada orang kata malam petaka lah, apa semua bala bencana. Sebenarnya yang bagi malam petaka bencana itu semua kasih sayang Allah Ta'ala. Ada yang kata, oh ini malam petaka ni, ini ada ni ajan sesat ke apa kan. Itu kan masalah ni, itu dah hukum alam. Dah alamnya macam tu. Jadi apa yang kita nak hirau kan? Dah benda tu memang macam tu. Tapi kalau nak cakap lebih, jadi susah pula kan. Tapi benda tu memang dah macam tu. Walaupun kamu duduk macam mana pun, duduk kat situ dia akan bagi gak semua kan. Walaupun kamu duduk di tempat yang panas sekalipun, dekat panas tu walaupun orang beriman 10 orang lah katakan, dalam satu kampung tu ada 10 orang beriman, dekat dalam kampung itu juga ada 100 orang kafir. Kalau datang hujan, kasih sayang semua sama rata juga. Dekat situ dan lirik itu dah disebut yang kita nak kena faham. Kerana kita menolak segala bencana dan asyik gembira dengan nikmatnya. Tadi tu cerita luar, cuma kita nak kena faham di sini, menolak segala bencana. Walaupun orang ini dapat mengetahui akan segala pengetahuan, dan orang ini pula mengatakan orang ini menolak segala pengetahuan. Nak cerita tentang ilmu mengenal ni lah. Okey, kalau dua orang ni mengenal ni orang mengenal, yang ini orang tak mengenal. Katalah ni orang mengenal, ni orang tak mengenal. Nak berdebat, elok tak berdebat? Elok tak berhujah? Dalam Imam Syafi'i pun kata, kalau aku berhujah dengan 10 orang, aku boleh. Kalau aku berdebat dengan orang bodoh pun tak boleh. Dia kata kalau aku boleh berhujah dengan 10 orang, aku boleh. Kalau aku berdebat dengan orang bodoh, tak boleh. Jadi apa nak kamu nak hiraukan? Jadi kamu harus meninggalkan benda itu. Sebab tu dalam orang kata lebih baik kita meninggalkan daripada merawat. Lebih baik kamu mencegah daripada kamu merawat. Macam tu lah maksud dia. Sebenarnya kalau orang nak cerita berdebat ke apa, tak ada guna. Kamu berdebat sekalipun tidak ada kesudahan. Nak cerita kau ni betul ni tak betul, ini kebenaran, ini adalah kebangkitan, ini adalah hak, tak payah. Kalau dia menceritakan ini hak orang yang tak mengenal ni pun, ini ceritakan hak Allah Ta'ala agak, orang yang mengenal pun cerita hak Allah Ta'ala agak. Di mana sebenarnya yang katakan hak tu tadi? Ini nak cerita hak dia. Dah pengetahuan dua-dua tu Allah Ta'ala beli. Dah pengetahuan dua-dua tu yang Allah beri. Macam mana kita nak katakan ini hak Allah Ta'ala? Di mana hak kamu sebenarnya? Nak ceritakan ini betul ni tak betul. Sebab tu kita kena faham dalam diri kali ni, kerana kita menolak segala bencana dan asyik gembira dengan nikmatnya. Macam kita kata tadi, tak payahlah kau apa yang kau buat kau betul, aku buat aku betul. Tak payah. Kamu ada jalan kamu, aku ada jalan aku. Kat sini kita nak kena faham. Sebab tu lirik dia ada sebut, kerana kita menolak segala bencana dan asyik gembira dengan nikmatnya. Kamu apa yang kamu faham di sini sekalipun dengan asyik nikmatnya, hendaklah kamu asyikkan apa yang kamu tahu. Bila kamu tahu apa yang kamu tahu itu, maka kamu akan memahami itulah asyik nikmat kamu. Ilmu kamu, kesihatan kamu, apa yang kamu ada, ambil. Orang yang tak mengenal ni pun, dia dengan apa dia punya pengetahuan pun, dia rasa hukum ni nak kena jaga, ini tak boleh, ni apa semua. Itu asyik nikmat dia. Ini nikmat kamu, ini nikmat dia. Nikmat mana yang nak kamu dustakan? Mana boleh nak dustakan? Kalau dua-dua ni Allah Ta'ala dah bagi nikmat, mana boleh kamu nak dustakan? Walaupun orang ni kenal ke tak kenal ke, ini dah dia punya kefahaman.
Sebab tu, macam kita katakan tadi, pengetahuan tu sedalamnya lautan, tingginya bulan. Bisa disentuh dengan pengetahuan. Pengetahuan dia macam ni, pengetahuan kamu macam ni. Itu yang dia percaya. Itu ilmu juga. Tapi nak cari, kita kena saling menghormati. Dekat situ yang kita nak kena faham. Kalau kita asyik nak cerita salam ya Allah, memang susah. Sebab tu dalam diri dia ada sebut, sedangkan semua ini adalah takdirnya dan kita harus bersyukur sentiasa. Bersyukurlah bagi yang kamu mengetahui, bersyukurlah bagi mereka yang memahami. Jadi kat sini kita nak kena faham, walaupun dengan cara kamu macam ni, cara kamu ini macam ni, faham tak faham, kenal tak kenal, tapi kamu harus bersyukur, asyik dengan apa yang kamu miliki. Walaupun orang ini tidak faham pun, bersyukurlah kamu apa yang kamu mengetahui, apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu dapat ilmu ini, kamu harus bersyukur. Walaupun kita bekerja, contoh orang ni kerja kedai buku, kamu harus bersyukur. Orang yang kerja kedai mall sekalipun, dia kerja kat mall sekalipun, kedai baju pun, dia tetap bersyukur. Kerana apa? Dia memahami ini yang ditentukan, inilah ditakdirkan. Berbahagialah bagi mereka yang memahami, bersyukurlah bagi mereka yang fahami. Kat situ yang kita nak kena faham. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Bukannya teka-teki gurauan hati, sekadar melindung kasih yang tersembunyi. Bukan mudah mencari kasih abadi, dalam terang ia sembunyi. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Bukannya teka-teki gurauan hati, sekadar melindung kasih yang tersembunyi. Apa yang kita nak kena faham sebenarnya? Bukannya teka-teki gurauan hati, sebenarnya apa yang kita nak ambil? Sebenarnya ayat kali ni memang sempoi lah. Dia memberitahu bukannya teka-teki gurauan hati. Benda ni sebenarnya gurauan. Benda ini sebenarnya berteka-teki. Macam mana yang kita ada cakapkan tadi, teka-teki iaitu isyarat dekat atas diri kamu itu sendiri. Okey, dekat sini apa yang kita nak kena faham? Bukannya teka-teki gurauan hati, sekadar berlindung kasih yang tersembunyi. Macam mana kita katakan tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Macam mana yang kita nak kena faham, setiap manusia yang mencari dalam pencarian, kamu mencari, walaupun apa benda yang kamu nak cari itu adalah kenangan manis seorang pencarian. Walaupun dia tidak ada jumpa apa yang dia nak jumpa, walaupun dia masih mencari jauh-jauh tapi dia tak jumpa, tapi itu adalah kenangan manis seseorang itu. Sejauh mana kamu travel, sejauh mana kamu berjalan di atas muka bumi Tuhan itu, walaupun apa yang kamu nak cari, walaupun kamu kata pergi kat sini benda tak best, tapi itu adalah kenangan diri kamu sendiri. Ini adalah kemanisan perjalanan setiap manusia itu sendiri. Kat situ yang kita nak kena faham. Itulah bukannya teka-teki gurauan hati, kamu mencari apa yang kamu yang nak ingin tahu. Lepas tu lirik dia sebut sekadar melindung kasih yang tersembunyi. Kat sini kita nak kena faham lah, yang tersembunyi kamu mencari walau kamu tak faham. Yang mencari itulah yang dicari, yang dicari itulah yang harus kamu kenali. Kat sini sebenarnya kita nak kena faham. Lepas tu lirik dia ada sebut pula, bukan mudah mencari kasih abadi. Dekat sini ayat ni memang sempoi lah. Sebenarnya bukan mudah, walaupun kita kata kita dah kenal, tapi adakah betul kita kenal? Adakah betul kita kenal? Walaupun orang boleh ceritakan tentang kenal mengenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sekarang kita nak cerita tentang diri ni. Sebenarnya yang selalu kita menceritakan tentang diri, diri yang zahir, diri yang batin. Jadi diri mana yang sebenarnya kamu nak kenal? Diri mana yang awal, diri mana yang akhir? Di mana kenyataan diri itu sendiri? Biasa benda ni orang selalu cakap, biasa benda ni orang selalu sembang, biasa benda ni orang selalu sebut-sebut dari dulu sampai sekarang. Tapi yang mana kan diri itu sendiri? Macam kita katakan diri, jadi diri ni akan masuk kubur, diri ni akan tak dapat membantu kamu, tak dapat bermanfaat pun pada kamu. Tapi diri mana yang dapat memberi manfaat pada kamu? Ini yang kata syafaat ni. Biasa kita kata Muhammad memberi syafaat, Muhammad memberi syafaat. Biasa yang mengenal Muhammad itu akan mengenal Allah itu sendiri. Hanya Muhammad yang boleh mengenal Allah. Tapi di mana dapat memberikan syafaat kepada diri kamu itu sendiri? Di mana sebenarnya? Sebab tu bukan mudah untuk mencari kasih abadi. Dekat sini apa yang kamu nak kena tahu? Bukan mudah, walaupun kamu mengatakan kamu kenal, tapi di mana yang kamu nak kena faham?
Bab ni memang menarik sebenarnya untuk kita tahu yang kamu nak kenal ni mana sebenarnya. Yang kita kenal sekarang ni, yang kita berdiri sekarang ni, kita bercakap, kita tengah makan ni, diri ni esok masuk ke dalam kubur, tak dapat tolong kamu. Tapi diri mana yang kamu nak kenal? Dekat sini yang kita nak kena faham. Lepas tu lirik dia ada sebut, dalam terang ia sembunyi. Dalam terang ia sembunyi ni macam mana sebenarnya? Dalam terang ia sembunyi, kalau kita dalam proses pencarian, dalam proses kita mengenal, yang tak mencari itulah dicari. Yang mencari itulah yang dicari, yang kenal itulah mengenal. Jadi kat sini sebenarnya kita jangan salah faham dengan satu ayat tu. Kita kena peka dengan pengetahuan itu sendiri. Sebab tu lirik dia ada sebutkan tadi, sedalamnya lautan, tingginya bulan, bisa disentuh dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan tu kamu ambil ayat tu, sedalamnya lautan, tingginya bulan, bisa disentuh dengan pengetahuan, dengan dalam terang ia sembunyi. Jadi dekat sini pengetahuan itu dalam terang ia sembunyi, mana yang sebenarnya yang kita kata, yang kita nak kena faham? Adakah diri yang awal, adakah diri yang akhir, adakah diri yang zahir, adakah diri yang batin? Mana satu diri yang dikatakan dalam terang ia sembunyi? Walaupun kita ada mengatakan, yang melihat itu yang inilah, macam saya katakan tadi lah, orang yang belajar mengenal, yang mengenal diri ni, diri yang kita ada sekarang ni, 7 sifat makni maknawiyah ni, tak dapat tolong kamu. Tak dapat pun. Dia akan balik kubur setinggi-tinggi mana pun. Sedangkan Syekh Siti Jenab ada mengatakan, kamu bangga dengan diri kamu yang kamu banggakan sekarang ini akan menjadi busuk bangkai seperti binatang sebusuk-busuknya. Jadi kat sini kita nak kena faham, bukan diri ini yang kamu nak kena kenal. Kalau kamu mengenal diri ini, maka kamu mengenal bangkai sebenarnya. Jadi apa yang kita nak kena faham? Dalam terang ia sembunyi. Apa yang terang, apa yang sembunyi? Jadi kita kena faham apa yang terang, apa yang sembunyi. Sebenarnya apa yang terang, apa yang sembunyi. Kalau kita tahu diri ini, walaupun kita ada kata mengenal itu adalah mengenal diri. Okey, kita mengenal diri ni. Kata kenal diri. Bila kita kata kita kenal diri, kita nak kena tahu diri ni macam mana. Lepas tu kita ada kata pula, okey, mengenal. Bila kita belajar mengenal, banyak orang yang mengenal kat sini. Orang ni kata tak kenal, orang ni kata mengenal, orang ni kata kenal. Tak kenal, mengenal, kenal. Jadi kat sini apa yang kita nak kena faham? Sebenarnya dia kata dalam terang ia sembunyi. Kalau kita kata kita mengenal Allah Ta'ala, sebenarnya pada hakikatnya kita hanya mengenal nama semata-mata. Sebab tu kita tak kenal Allah Ta'ala. Kalau kita kata kita kenal Allah Ta'ala, maka kita hanya mengenal nama. Barang siapa yang menyembah nama, kafir. Kat sini kita nak kena kenal dalam ia sembunyi. Apa yang terang, apa yang sembunyi. Kalau kita kata kita kenal Allah, yang ada ini hanya Allah, itu masih lagi nama. Tak ubah seperti macam mana yang kita katakan orang menyembah batu. Maka orang yang mengenal Allah ni masih lagi batu. Jadi macam mana kamu nak kenal Allah yang dikatakan dalam terang ia sembunyi? Bagaimana yang dikatakan yang tersembunyi? Sembunyi itu macam mana sebenarnya? Apa yang sembunyi, apa yang terang, apa yang sembunyi. Tapi perlu kita faham, bila kita kaji ada pengetahuan itu, sebelum kita nak tahu apa benda pun, kita kena ada guru, kita kena ada faham, kita ada sanad dia, kita kena ada yang sahih. Dekat situ baru kita akan faham. Dalam terang ia sembunyi. Kalau kita kata kita kenal diri, kenal Allah pun masih lagi macam mana kita katakan tadi, kalau kita kata kenal Allah, itu masih lagi berhuruf. Jadi kat sini yang kita nak kena faham, dalam terang ia sembunyi ni, bila tidak ada di sini, dalam terang ia sembunyi. Ini yang kita nak kena faham. Apa yang ada di sini sebelumnya dizahirkan, diterjadikan, maka inilah terangnya. Bila dia menjadikan, dia menzahirkan, ini manusia itu sendiri, ia sembunyi di sini. Tapi apakah yang dimaksudkan dalam terang ia sembunyi? Jadi dekat sini yang kita nak faham. Dalam terang ia sembunyi, apabila dia telah menzahirkan benda ni, manusia itu sendiri, maka ia bersembunyi. Bila manusia tidak ada, maka dia terang. Bila manusia itu ada, ia terang. Dalam terang ia sembunyi. Kat situ yang kita nak kena faham. Tapi dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 35, dia
dalam surah An-Nur, dalam surah 24 ayat 35 ada mengatakan Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Pohon zaitun tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya, memberi perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Memang dekat sini memang sempoi lah. Ayat Quran ni dia ada mengatakan, dia ada bagi tahu perumpamaan. Dekat situ perumpamaan Allah memberikan cahaya di atas cahaya. Sebenarnya Allah tu langit dan bumi. Allah tu dah jelas, dah terang. Sebab tu dia kata dalam terang ia sembunyi. Kalau kita mengenal, bila kita tahu benda ini tidak ada, manusia ini tidak ada, maka nyatalah yang terang tu tadi. Maka apabila manusia itu ada, maka ia berselindung dengan kasih yang tersembunyi. Bukan mudah untuk mencari kasih abadi dalam terang ia sembunyi. Dekat sini kita nak kena faham. Ramai orang yang faham, jangan sampai terlihat adanya diri, ataupun kamu faham nyatanya diri. Dekat sini beza orang yang dapat betul makrifat, yang betul belajar hakikat, yang betul-betul mantap syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, makrifatnya. Fahamlah benda ini, dalam terang ia sembunyi. Dekat situ yang kita nak kena faham. Dekat sini yang kita nak kena faham dalam surah An-Nisa ayat 174. Surah 4 ayat 174 ada pun mengatakan, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepada cahaya terang benderang. Maka benda itu jelas bagi mereka yang memahami, yang mereka mengetahui. Tapi benda tu memang sempoi lah bagi siapa yang mengetahui dalam terang ia sembunyi. Dekat sini bukan kita nak cerita alif lam lam ha tu, bukan kita nak cerita tentang diri, tapi nak cerita di sini sebenarnya apa. Kalau manusia itu mengatakan dalam terang ia sembunyi, adakah ini manusia itu, adakah yang ini yang mengatakan dalam terang ia sembunyi? Kalau kita masih lagi mengatakan dalam terang ia sembunyi benda ni, masa benda ini belum lagi. Sebelum ni kalau kita belum belajar, kita mengatakan yang melihat itu Allah, itu semua Allah, tapi benda itu masih lagi belum terang ia sembunyi. Yang nak katakan terang ia sembunyi apabila kamu telah dapat melenyapkan benda ini. Bila kamu dapat Allah, maka kamu dapat uruf. Bila kamu mendapat diri kamu, maka benda itu tidak dapat memberi syafaat. Tapi diri itu yang memberi syafaat. Tapi diri mana yang dapat memberi syafaat? Kat sini yang kita nak kena faham. Sebab tu dalam Sayyidina Ali pun ada mengatakan, tirai hijab Allah itu cahaya. Jika cahaya itu terbuka, apa yang ada di muka bumi ini akan terbakar. Jadi kat situ yang kita nak kena faham. Wajah Allah itu apabila dia telah menyatakan, maka apa yang dia ada di muka bumi ini akan terbakar, iaitu lenyaplah. Tapi bagaimana yang kita nak kena faham wajah Allah itu sendiri? Jadi macam mana yang kita nak tahu wajah Allah itu sendiri? Dalam kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pun ada mengatakan dalam surah An-Nisa tu, tapi dalam tafsir dia, dari segi tasawuf, dia ada mengatakan, beruntunglah bagi mereka yang dapat memahami yang dikatakan terang benderang cahaya Allah itu sendiri. Sesungguhnya Allah itu cahaya di atas langit dan bumi. Tetapi apabila ia telah dapat membezakan yang dimanakan cahaya, dapat membezakan yang manakan bumi itu, maka dia akan mengetahui dalam terang ia sembunyi yang dikatakan sebenar-benar solid hakikat hakiki itu sendiri. Jadi kat situ kita nak kena faham dalam terang ia sembunyi ni apa. Bukan alif lam lam ha, bukannya diri kamu yang
tidak dapat memberi syafaat, tetapi diri itu yang memberi syafaat. Tapi diri mana yang dapat memberi syafaat? Dekat sini yang kita nak kena faham sebenarnya macam mana. Kalau kamu dapat memahami benda itu, maka bersyukurlah kamu, maka berbahagialah mereka yang dapat memahami. Jika Allah itu kehendaki, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk dapat memahami benda itu. Bila kamu bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala itu, diri kamu itu dengan zatnya sendiri akan memberi pertolongan kepada diri kamu itu sendiri. Maka kamu jangan cepat bersangka buruk kepada diri kamu sendiri, maka tetaplah bersangka baik walaupun beberapa puluh tahun. Baik, itu saja dalam bedah lirik kali ini. Apa yang kita nak kena faham, kita nak kena cari macam mana kita tahu macam lirik ni kali ni dia menceritakan tentang, dia tekankan tentang diri manusia itu sendiri, iaitu diri kamu itu sendiri. Jadi dekat situ yang apa yang perlu kita faham, dia ingin menceritakan sedalamnya lautan, tingginya bulan bisa disentuh dengan pengetahuan. Carilah pengetahuan tentang itu, jangan mencari pengetahuan tentang ini. Walaupun tentang ini daripada itu, tapi yang itu tidak menceritakan tentang ini. Kita nak kena faham benda tu. Dalam terang ia sembunyi pun sekalipun, walaupun kita mengatakan last kali kita dapat Allah, maka kamu mendapat huruf. Barang siapa menyembah huruf, maka kafir. Bila kamu dapat diri kamu, maka diri itu tidak dapat memberi syafaat. Tetapi diri itu yang memberi syafaat. Tapi diri mana yang dapat menolong kamu memberi syafaat? Ini yang kamu nak kena faham. Cari yang nyata, baru kamu dapat kenyataan. Kalau kamu dapat kenyataan, kamu tidak akan dapat nyata, hanya bersangka-sangka atas nyata itu sendiri. Baik, apa pun yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah, yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Salamun kalami Rabbi Rahim.